Malaysia. Sekarang ni Ika berada di daerah Jelebu, Negeri Sembilan. Jelebu ni sememangnya terkenal dengan konsep ekopelancongan iaitu berasaskan alam semula jadi. Di sini banyak tempat pelancongan yang anda boleh pergi. Contohnya seperti Hutan Lipo Latar Kijang, Jeram Toy dan juga TP Eco Farm. Bagi anda yang berminat untuk merasai dan melihat kehidupan masyarakat di sini, anda boleh pergi ke Homestay Kelawang. Kerana di situ mereka menyediakan penginapan dan juga aktiviti yang menarik untuk pengunjung. Dan untuk episod kali ini, Ika ingin melihat sendiri apa yang menariknya sejarah di Jelebu ini. Bukan saja kita akan melihat sejarah awal Jelebu, tapi kita juga akan melihat sejarah penempatan penduduk di sini. Jadi pastikan anda bersama saya, Ika Fahana, dalam rancangan Pada Satu Ketika. Akan menuju ke daerah Jelebu. Kalau nak tahu, Jelebu ni kebanyakannya berbukit dan masih dilitupi oleh kawasan hutan. Bandar Jelebu merupakan daerah kedua terbesar di Negeri Sembilan selepas Jempol. Perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Jelebu lebih kurang 96 km dan mengambil masa 1 jam 20 minit melalui Lebuh Raya Plus. Bagi mereka yang dari Bandar Seremban, perjalanan hanya 30 minit sahaja. Sekarang ni saya berada di Pekan Kuala Kelawang yang merupakan pusat pentadbiran bagi daerah Jelebu. Jelebu antara lokasi yang masih kuat memelihara adat dan juga budaya serta hierarki pemerintahannya yang sangat unik. Ada beberapa tempat di Jelebu yang menjadi titik sejarah bandar ini, antaranya Masjid Kuala Dulang dan Makam Moyang Saleh. Kuala Dulang adalah satu nama yang terkenal dengan sejarah yang unik. Ia diasaskan oleh Datuk Nika dan Mudin Khatib Raja dan merupakan pendakwa dari Minangkabau yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Jelebu. Pakcik, saya. Masjid Kampung Dulang ni memang masjid yang pertama di Jelebu ke ataupun macam mana? Mengikut kata-kata daripada orang-orang tertua dulu, memanglah Masjid Kuala Dulang ni masjid yang pertama dibina di Kampung Ulu Jibu. Ini apa di Masjid Kuala Dulang ni. Selain daripada aktiviti keagamaan yang dilakukan oleh penduduk kan, apa lagi aktiviti lain yang diorang lakukan? Macam-macam lah diorang buat. Kadang-kadang diorang kenduri arwah pun diorang bawa kemari. Kenduri nak mengaji pun diorang bawa kemari. Selain daripada maulid Nabi dan sebagainya itu semua kebanyakan aktiviti yang dibuat itu memang perkara biasa lah kita buat di sini. Okey. Masjid Kuala Dulang yang asalnya sebuah bansal beratakan ijuk yang mana pembinaannya tanpa menggunakan paku. Walaupun beberapa perubahan telah dilakukan terhadap masjid ini, keaslian struktur asalnya masih lagi dapat dilihat sehingga kini. Apabila masjid ini siap, apa cara nak mengumpulkan orang? Nak bagi tahu orang ramai supaya misalnya hari Jumaat dan ada kematian dan sebagainya. Kemudian dia orang bincang-bincang, kita cari satu kayu besar lah kita dia. Kita panggilkan dia tabuk ataupun ketuk-ketuk. Dia macam gaya mukul lah. Tak kuat lah. Dia kalau cara pukul dia tu macam ni. Pakcik, macam mana boleh dapat nama Jelebu ni? Mula-mula pendatang tu sampai kemari, dia tak ada apa pedoman nak menamakan kampung ni. Dia jumpa satu pokok labu yang sedang menjala dengan baik ni. Lama-lama dia orang fikir-fikir, 2-3 orang tu dia fikir kalau gitu kita namakan Jala Labu. Tapi akhirnya diringkaskan jadi Jelebu.
yang kita tahu banyak cerita dari segi adat. Jadi sekarang ni Ika berada di Muzium Adat. Kalau anda nak tahu, Muzium Adat ni merupakan muzium yang pertama di negara kita yang menghimpunkan adat dari pelbagai etnik. Jom masuk ke dalam. Muzium Adat berperanan menyelidik, mengumpul, mempamer dan menyebar ilmu pengetahuan serta maklumat mengenai bahan-bahan warisan adat masyarakat Malaysia dan merupakan satu-satunya muzium dengan tema seumpamanya di negara ini. Muzium Adat mempunyai 4 buah galeri pameran, iaitu Galeri Pengenalan Adat, Galeri Kitaran Hidup, Galeri Tradisi Intelektual dan Kerajaan Kuasa serta Galeri Adat Pepatih. Di Muzium Adat ini, Ika telah ditemani oleh salah seorang kaki tangan muzium iaitu Cik Ita untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai galeri-galeri di sini. Cik Ita, yang ini pula apa nama galeri ni? Okey, untuk pengetahuan Ika, ini ialah merupakan galeri keempat kita iaitu Galeri Pengenalan Adat Pepatih, di mana galeri ini menempatkan tentang adat-adat pepatih daripada Minangkabau. Okey, saya akan bawa Ika menjelajah galeri ini hari ini. Okey. Cik Ita, macam mana pula dengan koleksi yang ni? Okey, untuk pengetahuan Ika, pada zaman dahulu, perantau yang datang meneroka Negeri Sembilan membawa peti kayu ini untuk memuatkan barang atau keperluan asas mereka melalui perjalanan melalui kapal datang ke Negeri Sembilan. Macam dalam peti ini mereka memuatkan pakaian dan seperti kapak, pelita, kitab hadis dan lain-lain untuk dibawa bersama di dalam kotak ini. Kotak kayu inilah. Okey, saya akan bawa Ika ke sebelah sana untuk melihat koleksi yang lain. Muzium Adat memperagakan 258 koleksi yang terdiri daripada artifak kebudayaan berkaitan dengan adat pelbagai kaum yang dikategorikan mengikut fungsi seperti kegunaan harian, pertanian, upacara ritual, adat kelahiran, perkahwinan, berkatan, cukur jambul, kematian, muzik, upacara pelantikan pemimpin, alat pemerintahan dan juga koleksi berasaskan identiti sesuatu kaum. Setelah Ika melawat galeri-galeri di Muzium Adat ni, banyak pengetahuan baru yang Ika dah dapat. Inilah bila kita dapat tahu mengenai adat, secara tidak langsung kita lebih menghormati dan juga lebih memahami tentang adat-adat di negara kita. Jadi kepada anda yang nak tahu mengenai adat-adat di Malaysia dan khususnya adat pepatih Negeri Sembilan, pastikan anda jangan lupa datang ke Muzium Adat ni. Ini pula makam Moyang Saleh. Datuk Moyang Saleh merupakan undang luak Jelebu yang pertama dipercayai hidup di sekitar awal abad ke-18. Datuk Moyang Saleh terkenal dengan kegagahan dan keberaniannya. Almarhum merupakan tokoh yang memerdekakan Jelebu dari jajahan takluk Johor. Jelebu ni sebenarnya sering dikait rapat dengan kedatangan orang Minangkabau yang terawal di Semenanjung Malaysia. Sekarang ni Ika berada di Kampung Gagu, iaitu kampung orang Minang di Jelebu ni. Biasalah kalau kita masuk kampung orang kan kita kena jumpa dengan ketua kampung dia dulu. Selepas ni Pak Cik Saad akan membantu Ika untuk melihat sepenuhnya masyarakat Minang di sini. Minangkabau atau biasa disebut Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Pada abad ke-14, orang Sumatera dari tanah Minangkabau mulai tiba di Negeri Sembilan.
Di sinilah berlakunya nikah kahwin antara orang-orang Minang dan penduduk asli Negeri Sembilan. Secara tidak langsung, masyarakat Minang di Negeri Sembilan makin berkembang. Mereka mempunyai identiti tersendiri dan berbeza dari etnik-etnik lain. Bermula dari seni bina rumah, makanan, pakaian, budaya, adat, seni dan hierarki pemerintahan, pada hari ini apa yang ada di kalangan masyarakat Minang tidak lagi sama seperti zaman dulu. Contohnya adalah rumah beratapkan Minangkabau tidak lagi dibina, pakaian lama hanya acara tertentu saja, manakala kehidupan harian telah berubah mengikut peredaran zaman. Pakcik, setahu saya kan kalau kita nak tengok orang tu orang Minang, kita kena tengok daripada rumah dia kan? Itu betul. Salah satu daripada dia kalau kita nak tahu orang tu orang Minang, kediaman dia. Jadi yang rumah bentuk kata Minang, rumah orang Minangkabau ni sebenarnya yang dia kata melentik tu, lepas tu dia ujung tu dia tajam ke atas. Itu dikatakan gonjong. Gonjong, okey. Rumah asal Minangkabau berbentuk atap rumah gadang yang seperti tanduk kerbau. Bentuk-bentuk menyerupai kerbau sangat umum digunakan orang Minangkabau baik sebagai simbol ataupun perhiasan. Tapi pada hari ini memang agak susah untuk kita lihat rumah seperti yang asal. Memandangkan ia memerlukan kemahiran dan kos yang sangat tinggi, kebanyakannya rumah pada hari ini telah diubah suai dan dipengaruhi unsur luar. Tapi kan kenapa rumah ni bentuk macam ni? Tapi kenapa tak bentuk Minang? Tak berbentuk Minang. Itu. Jadi rumah ni sebetulnya sepeninggalan arwah datuk saya lah. Ada sebabnya lah. Sebab dia bawa daripada Melaka, dia tunjukkan macam ni pula. Jadi kalau macam ni orang datang tengok, ni rumah orang Melaka. Memang pun arwah wan saya orang Melaka. Sebab tu dah buat rumah orang Melaka. Kalau nak buat bentuk Minangkabau tu sebenarnya menggunakan kemahiran yang tinggi. Dan cuma kalau tentang kediaman, mana rata-rata lah memang kita tak jumpa lagi lah. Sebab mungkin keadaan zaman dia, kemahiran. Rumah Minangkabau dia perlukan kemahiran. Keadaan rumah masyarakat di sini biasa-biasa saja. Cuma identiti itu kita kekalkan kepada macam satu tanda mercu tu memang ada kita buat lah. Sebagai identiti yang menunjukkan di kampung ni lah, kampung masyarakat Minangkabau. Berjalan punya berjalan, Ika sempat singgah untuk melihat remaja-remaja kat Kampung Gagu membuat latihan randai. Randai ini merupakan warisan Negeri Sembilan tau. Randai ini adalah permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara kelompok dan menggabungkan seni lagu, muzik, tari, drama dan silat menjadi satu. Ia bertujuan untuk hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan juga nasihat. Di Kampung Gagu, pihak pengurusan kampung telah melantik seorang guru untuk melatih anak-anak muda kampung supaya mereka tidak lupa seni budaya nenek moyang mereka. Walaupun cara persembahan tidaklah seperti masa dahulu, tapi sekurang-kurangnya ia diwarisi oleh generasi muda. Anda semua mesti pelikkan kenapa Ika berpakaian macam ni. Yalah, memandangkan hari ni hari terakhir Ika berada kat sini, jadi Ika teringin juga nak jadi sebahagian orang Minang. Semua makanan yang dihidangkan memang kena dengan selera Ika. Ni semua adalah makanan tradisi orang Minang tau. Tengoklah tu, ada renang Minang, kulit jering, kulit lembu. Banyak lagi lah.
Sedap. Masakan orang Minang memang sedap. Walaupun pedas tapi macam ni. Datuk, Ikan nak tahu sikit kan, apa peranan datuk-datuk adat di kalangan masyarakat orang Minang? Ada 3 jawatan di dalam ini melalui yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi Datuk 4 yang diterangkan tadi itu sebagai lembaga ketua, dia memperhatikan apa Datuk bawah dia, Datuk Mangku dengan Datuk Muda yang punya urusan waktu temasya nikah kahwin. Itu dan bertunang lanang. Jadi Datuk Mangku lah ambil peranan yang beranak buah Datuk Mangku. Datuk 4 ni sebagai lembaga, dia memperhati mana yang tak betul, dibetulkan. Dalam adat Minang, terdapat organisasi yang akan menjaga setiap perkara yang berkaitan dengan adat. Mereka terdiri daripada Datuk 4, Datuk Muda dan Datuk Mangku. Tapi yang buat peranan Datuk Mangku dengan Datuk Muda. Tuan rumah serahkan kepada Datuk Muda. Itu cara orang Minang. Dia ada 2. Adat Perpatih Negeri Sembilan dengan adat Perpatih orang Minang. Itu ada 2 adat dia. Cara. Negeri Sembilan lain sikit. Jadi orang Minang adat diadatkan. Adat istiadat. Adat pusaka. Setiap pelaksanaan akan dilakukan oleh Datuk Muda dan Datuk Mangku, tetapi akan dikutai oleh Datuk 4. Mereka merupakan individu yang wajib hadir di setiap upacara adat, terutamanya dalam upacara perkahwinan. Kawasan dia di dalam Jelebu, di bawah naung Datuk Undang Luak Jelebu, mualaf segala bangsa yang masuk Islam, penghulu dia ialah Datuk 4. Dialih ditukar nama oleh Undang Luak Jelebu yang meninggal baru ini, dinamakan Datuk Kurnia nama dia. Sebab mualaf-mualaf dia buat pentadbiran bila dia nak nikah, nak buat adat, istiadat dalam Jelebu. Itulah dia Datuk dia, Datuk 4. Yang dia bergelar Datuk Kurnia sekarang. Kemudian anak buah Datuk Mangku dengan Datuk Muda kumpulkan anak buah ni buat muafakat. Macam kita pilihan raya lah. Macam itu. Jadi sebulat suara, biasa dia senggulung menanti beban. Datuk Mangku ni tadi secara automatik boleh menjadi Datuk 4. Dan keduanya kalau anak buah nak pilih suara, ikutlah kehendak anak buah. Pilihlah suara siapa dia. Jadi biasa dibuat berpuak-puak di dalam kawasan ini ada 87 suku waris. Inilah yang akan bergelir membuat jawatan itu. Bulat suara kita ni pertama pakai bulat air dek pematung. Acuan dia ada pematung. Macam tu lah dia. Malam ni adalah malam yang paling bermakna bagi Ika. Ika gembira sangat dengan layanan yang diberikan oleh pihak Kampung Gagu. Bukan sahaja makanan yang disediakan, malah tradisi persembahan Minang yang dipersembahkan untuk kami. Tarian piring dan cak lepong sangat menghiburkan Ika. Pakcik Wahid adalah merupakan satu-satu penari tarian piring yang lagi masih aktif di kampung Ika. Tarian piring adalah salah satu tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian piring merupakan simbol masyarakat Minangkabau. Pada zaman dahulu, tarian piring ini digunakan sebagai acara ritual, tapi kini ia ditampilkan di acara-acara keramaian sebagai hiburan sahaja.
menggunakan piring-piring yang akan dihayun dengan gerakan pantas yang teratur tanpa terlepas dari genggaman. Kombinasi muzik yang rancak dan gerak-gerik penari yang begitu lincah membuatkan pesona tarian piring begitu menakjubkan. Jelebu ni kan sememangnya mempunyai adat, kebudayaan dan sistem pemerintahan yang sangat unik. Dan yang membuatkan kita kagum sangat dengan diorang ni, walaupun dunia kita dah semakin moden, tapi diorang ni masih lagi mengekalkan adat tradisi nenek moyang mereka. Sampai di sini saja episod kita untuk kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Hidup berlayakan arus pemodenan, sejarah lama jangan sesekali kita lupakan.